Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa dalam program kita, iaitulah program tazkirah dan tahlil arwah. InsyaAllah kita akan teruskan bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam untuk kita jadikan sebagai tazkirah, yang mana kitab manaqib ini menceritakan tentang kehidupan Tuan Guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan beliau dan tentang keindahan-keindahan akhlak beliau, macam mana semangat perjuangan beliau lah. Jadi mudah-mudahan kita dapat jadikan sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang mana dalam Al-Quran pun banyak menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu dan tentang cerita orang-orang saleh pada zaman dahulu. Untuk apa diceritakan semua ini? Dalam Al-Quran Allah dah sebutkan linusabbita bihi fuadak, supaya Allah cekalkan hati Nabi, supaya Allah kuatkan hati Nabi dalam menjalani kehidupan, yang mana kehidupan Nabi itu untuk dakwah. Macam itulah juga kita, ibu ayah semua, dalam kehidupan kita perlukan motivasi, kita perlukan mendengar kisah-kisah orang yang soleh. Jadi petang-petang ni kita baca manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, iaitulah Tuan Guru saya sendiri. Selepas itu kita akan sama-sama insya-Allah membaca Yasin. Dan kita akan teruskan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Sebab petang hari Jumaat ini adalah di antara waktu yang istimewa. Waktu yang ulama kata ini adalah waktu yang mustajab doa. Sebab dalam satu hadis baginda Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, di hari Jumaat ada satu masa yang tidak berdoa di waktu itu oleh seorang hamba, melainkan Allah akan perkenankan doanya. Maka ulama perempuan, dia bila dengar hadis tu tak duduk dia macam tu je, tak. Mereka cari, mereka teliti daripada beberapa hadis Nabi yang lain. Maka pendapat yang paling kuat, pendapat ulama yang paling ramai, jumhur ulama mengatakan waktu itu berada selepas asar di petang hari Jumaat. Ni lepas asar sebelum maghrib macam kita sekarang ni. Sebab tu ya, seboleh mungkinlah kita isi waktu ini dengan amal-amal salih. Jadi kita sama-sama baca Yasin, sama-sama buat tahlil arwah, berdoa untuk diri kita dan untuk ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Tak boleh tiap hari, paling kurang seminggu sekali kita ingati mereka yang telah meninggal dunia di kalangan ahli keluarga kita. Dan kita baca manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini. Mudah-mudahan juga menjadi amal jariah untuk beliau. Kita baca tentang sifat-sifat dan akhlak-akhlak beliau yang terpuji. Dapat motivasi daripada kisah ni menjadi pengajaran. InsyaAllah saya yakin akan menjadi juga amal jariah untuk Tuan Guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tuan Guru yang sangat banyak berjasa untuk saya lah. Jadi kita baca kisahnya dan saya bercadang, ni kalau panjang umur lah, habis baca manaqib ni kita akan baca kitab-kitab karangan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam supaya menjadi amal jariah untuk beliau. Beliau dah meninggal tuan, tapi kita baca kisah beliau, kita baca kitab-kitab karangan beliau, karya-karya beliau, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk
beliau di dalam kubur, di dalam kubur beliau. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, di petang hari ini kita akan teruskan lagi bacaan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Bacaan kita dah sampai kepada muka surat 56. Muka surat 56. Masih lagi dalam tajuk yang besar kat depan tu, ialah sebahagian daripada akhlak beliau. Situ apa disebutkan di antara akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang kita nak belajar petang hari ini. Mudah-mudahan kita dapat jadikan sebagai teladan dan motivasi dalam hidup kita dekat atas dunia ini. Iaitulah beliau adalah orang yang banyak bersabar dengan segala ujian dan fitnah. Tuan Guru ni dakwahnya memang hebat. Beliau adalah seorang peribadi yang sangat hebat. Tetapi setiap orang mesti akan diuji, tuan-puan. Ni mesti diuji. Tidak lepas daripada ujian tu ialah almarhum Tuan Guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Macam mana cara beliau dalam menghadapi ujian yang Allah bagi kepada beliau, itu yang petang hari ini kita akan baca. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita yang membaca dan mendengarkannya, untuk sama-sama kita jadikan motivasi dalam hidup kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetapi sebelum itu, ibu-ibu, ayah-ayah semua, saya nak ingatkan kepada semua yang belum lagi mengungsikan live ini, jangan lepaskan peluang dakwah, peluang untuk mendapatkan pahala dakwah di petang hari ini dengan dua cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitu nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Sama-sama kita jadikan handphone kita dan media sosial yang kita ada sebagai ladang pahala untuk kita, insya-Allah. Baik. Bagi mereka yang ada kitab, silahkan buka pada muka surat 56. Dan mereka yang teringin untuk membeli kitab, boleh tengok di ruangan komen. Admin ada pinkan link WhatsApp dekat situ. Baik, sama-sama kita teruskan bacaan kitab manaqib kita di petang hari ini. Muka surat 56 seperti biasa akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Aslam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabar dengan segala ujian dan fitnah. Dapat dikatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mendapatkan ujian. Bahkan semakin tinggi pangkat seseorang di sisi Allah, maka akan semakin banyak dan berat ujiannya. Seperti pohon, semakin tinggi dan lebat daunnya, maka akan semakin kuat tiupan angin kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Sa'din radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu bala'an, qala al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthalu yubtalan nasu ala hasabi dinihim. Rawahu Ibnu Hibban. Artinya, dari Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, para nabi. Kemudian orang-orang yang seumpama mereka dan seumpama mereka. Manusia itu akan diuji menurut kadar agamanya. Jadi disebutkan di sini, dapat dikatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mendapatkan ujian. Boleh dikatakan di dunia ni semua orang akan diuji. Akan diuji, tuan. Memang dunia ini adalah tempat kita diuji. Tapi ujian tu pula dia berbeza-beza. Ada ujian, ada yang diuji dengan kesusahan, susah. Macam penyakit, rezeki sempit, apa-apa lagi masalah, tu kesusahan. Dan ada juga orang yang diuji oleh Allah dengan kesenangan. Tu dua-dua adalah ujian. Tetapi ketika diuji dengan kesusahan, kadang ramai orang yang berjaya menghadapi ujian kesusahan ni. Tetapi sangat sedikit orang yang berjaya ketika diuji dengan kesenangan. Dua-dua sebetulnya adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak berjaya ketika diuji dengan kesusahan?
Macam mana nak berjaya ketika diuji dengan kesenangan? Jawapannya senang je tuan. Bila diuji dengan kesusahan, nak berjaya kena sabar. Bila diuji dengan kesenangan, nak berjaya kena syukur. Sabar dengan syukur. Dah. Itulah kunci kepada segala ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita. Dan kita akan lalui dua-dua ujian ni. Ada ketikanya diuji dengan kesusahan, ada ketikanya diuji dengan kesenangan. Yang tak ada langsung tu, yang tak diuji. Yang tu tak ada tuan. Mesti akan diuji sama ada dengan kesusahan ataupun diuji dengan kesenangan. Dan semakin hebat seseorang ini darjatnya di sisi Allah, semakin tinggi darjatnya di sisi Allah, semakin hebat seseorang itu, maka akan semakin besar ujiannya. Di sini sebutkan seperti sebatang pokok, sebuah pohon. Kan kalau pokok tu pokok cili je, contohnya kan, ataupun pokok limau je, angin yang terkena dekat pokok tu tak kuat mana tuan-puan. Tapi kalau pokok kelapa contohnya tinggi menjulang ke atas tu, pokok durian contohnya tinggi, oh yang tu angin dia kuat. Pokok durian, pokok kelapa, ada di bawah pokok tu pokok cili, dia bergoyang sikit je pokok cili tu tuan-puan, tak bergoyang langsung pun. Kan? Oh yang di atas tu pokok kelapa, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, kena apa? Kena tiup dengan angin. Pokok durian yang tinggi-tinggi, macam itulah juga dia punya keadaan. Ni makin tinggi pokok, makin kuat angin yang menerpa pokok tadi. Macam itulah juga makin hebat seseorang ni, makin besar ujian yang Allah akan beri. Makin besar juga, makin hebat juga syaitan yang menggodanya ketika dia diuji. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka baginda Nabi SAW bersabda, Al-Anbiya. Nabi-Nabi ni ujiannya berat. Ada yang diuji dengan kekayaan, you bayangkan. Diuji dengan kekayaan. Nabi Sulaiman, macam mana kekayaannya? Tidak ada seorang pun sama ada yang dahulu dan yang kemudian yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Dia punya ujian kekayaan tu, besar. Diuji dengan kesusahan, dengan penyakit. Nabi siapa yang diuji dengan penyakit? Nabi siapa? Lupa ni. Nabi siapa? Yang di ruangan komen, tolong tulis yang tengok live ni. Nabi siapa yang diuji dengan penyakit? Nabi Daud. Nabi Daud bukan. Nabi Yunus pula dah. Nabi Yahya, ya Allah. Ini macam mana ni? Tak tahu. Kita tengok komen. Kita bagi 10 saat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dapat dah. Wan Hajah Fatimah Mat, Wan Juninah Bibon, Wan Hafsah Maksum, Wan Hafsah Abdul Rahman, Wan Nursiah Syamsuddin, Samsiah Saleh. Ini bukan puan ni, mak mertua saya. Lepas ni ramai yang add mertua ni. Ramai yang jawab dah tu, berderet dah jawapan masuk. Nabi Ayyub. Wa ayyuba idna dah rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kan? Dalam Al-Quran disebut Nabi Ayyub ni bila kena penyakit, kalau kita orang biasa ni tak mampu, tak larat nak tanggung penyakit yang Allah beri, Allah uji kepada Nabi Ayyub AS. Besar ujiannya. Macam-macam lagi. Kata Nabi SAW, manusia yang berat ujiannya, sama ada diuji dengan kesenangan dan kesusahan, adalah para Nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang seumpama mereka dan orang yang seumpama mereka. Maksudnya yang buat kerja-kerja para Nabi ni, orang-orang yang berdakwah, menyambung kerja-kerja para Nabi, mereka tu adalah orang-orang yang Allah uji dengan ujian yang berat dekat atas dunia ini. Yubtalan nasu ala hasabi dinihim. Seorang ni akan diuji ikut kepada macam mana hebatnya agamanya. Kalau biasa-biasa, ujiannya biasa-biasa je. Tapi semakin bertakwa seorang pada Allah, Allah akan uji dengan ujian yang semakin berat. Ni macam mana seorang perempuan yang diuji dengan ujian yang berat. Pernah tak siapa dengar perempuan yang hebat diuji dengan ujian yang berat? Siapa dia? Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Orang hebat ni tuan-puan. Asiyah ni mak angkat Nabi Musa. Mak angkat kepada Nabi Musa. Siti Asiyah.
Macam mana Allah uji? Allah uji dia dapat suami yang mengaku jadi Tuhan. Kita ibu-ibu ni seburuk-buruk suami, perangai macam mana? Tak ada yang seteruk Firaun, betul tak? Ni Allah uji kan, subhanallah. Dapat suami macam Firaun ni besar ujian, tapi darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang hidup di atas dunia ni memang akan diuji, semakin hebat maka akan semakin berat ujian. Ni. Semakin hebat tidak semakin berat ujian, maka semakin ujiannya semakin berat. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini melainkan akan diuji. Boleh tu Ustaz dengan komen macam hikmah 101 HDI pula dah. Tidak ada seorang pun yang hidup dekat atas dunia ini melainkan akan diuji. Semakin hebat seseorang itu, maka ujiannya akan semakin berat. Apabila seorang itu semakin hebat, maka ujiannya akan semakin berat. Macam itulah. Ni kita sekarang ni bercerita tentang orang yang hebat lah. Dan kita menampak sendirilah dengan mata kepala kita, iaitu Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mesti ada ujian berat yang beliau pernah lalui dalam kehidupan. Ni tuan-puan, apa ujian tu? Di sini sebahagian disebutkan. Apa dia? Teruskan lagi. Silakan. Begitu juga dengan Abuya. Tidak sedikit ujian yang beliau lalui. Selain ujian, Abuya juga pernah terkena penyakit berat sebanyak 3 kali. Ni. Jadi ujian banyaklah. Syekh Fahmi di antaranya. Orang semakin hebat, ulama semakin hebat ni, semakin berat ujiannya. Tapi kadang kita mungkin tak nampak. Orang-orang yang terdekat yang boleh nampak. Orang yang jauh, yang sekedar kenal nama, tak pernah jumpa, ataupun jumpa sekali-sekala dalam kelas, takkan tahu ujian berat tu, tuan-puan. Dia orang-orang terdekat ni akan tahu apa penyakit yang dia derita, kan, macam mana keadaan tu. Semua orang-orang yang terdekat yang boleh tahu. Ni ujian berat. Macam Syekh Fahmi pernah terkena penyakit yang berat lah. Kira kita kata penyakit yang teruk 3 kali. Kita mana tahu kan? Kita mana tahu. Kita tengok dalam kelas, okey, mengajar pun best, dia mengajar, dengan keterangan beliau pun senang faham. Itu je lah yang kita tahu. Tapi tak tahu apa penyakit yang beliau derita, apa penyakit yang Allah ujikan kepada beliau. Kadang kita tak tahu, tuan-puan. Kadang kita tak tahu penyakit-penyakit itu. Kecuali mereka yang dekat dengan Tuan Guru. Baru tahu. Baik, diuji macam-macam ujian. Dengan penyakit sakit-sakit pun macam-macam. Yang last tu beliau memang sakit teruk lah, tuan-puan. Tapi masih sempat lagi mengajar. Sebelum meninggal dunia tu ada buat kelas tentang Syama'il Muhammadiyah, masya-Allah. Kan? Saya last berjumpa dengan Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam mungkin hari tu Aslam Hafiz pun ada, kan? Yang beliau dah sakit teruk lah, tapi sempat lagi singgah di pusat pengajian Sirajul Munir. Ketika itu saya masih mengajar dekat sana. Tu kita sempat jumpa lah, kan? Aslam Hafiz ni sempat jumpa. Memang teruk lah, badan dah kurus semua tu. Memang sakit teruk. Dan malam tu beliau panggil Ustaz, kan? Dapat mesej Ustaz lepas maghrib tu. Syekh Fahmi kata, saya ni nanti lepas, saya ni bingung macam mana nak jumpa Syekh Fahmi, beliau sakit. Nak jumpa ni macam mana? Tertanya-tanya dalam hati. Kan kita nak jumpa beliau tengah nak rehat. Nak mesej pun kadang kita ni, orang kata apa, macam segan tuan nak mesej. Nak tanya, takkan dengan Tuan Guru mesej macam tu lah, kan? Jadi macam, ini Tuan Guru yang kita segani ni. Jadi nak mesej pun serba salah. Nak jumpa lagi lah susah. Macam mana tiba-tiba beliau yang mesej, saya ni nanti jumpa Abah. Datanglah jumpa. Dia kata tolong urut Abah time tu. Aslam dengan Hafiz ada kat atas lagi time tu, kan? Dekat surau lah maksudnya. Sampai pukul 12 macam tu lah. Lama saya urut kaki beliau, tuan-puan. Tawaduk urut. Beliau ceritalah, tolong urut. Beliau cakap urut kaki lah, daripada betis ni ke bawah sampai tapak kaki tu. Beliau suka diurut di tapak kaki. Urut lah, kan? Saya nak menitik air mata. Ya Allah, ni kaki guru saya yang berdakwah ke mana-mana, jauh berjalan, menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Saya urut, tuan-puan.
Beliau ceritalah sambil urut tu, beliau cerita macam-macam cerita beliau. Beliau sambil dengar, beliau suka buka MP3 buka apa, bacaan Quran, zikir-zikir, qasidah-qasidah suka. Bila lalu satu qasidah ni, beliau suruh ambil bekal akhirat. Cuba ambil kita. Dia kata, tahu tak qasidah ni kat mana? Saya cakap, macam pernah dengar. Ni kan, qasidah tu pujian ke atas Nabi lah. Beliau pun suruh ambil satu bekal akhirat yang jilid 2 tu puan. Dia ada 2 jilid, yang warna purple jilid 2 tu saya ambil. Buka muka surat ni, beliau kata. Beliau pun baca. Beliau pun baca, tengok kata beliau. Saya pun tengok beliau baca. Macam tu, buka qasidah tu puan. Beliau baca qasidah, semangat lagi time tu. Padahal dah sakit dia tu, tapi masih semangat lagi. Beliau terang pula. Saya pun dengarlah keterangan daripada beliau tu, Masya Allah. Beliau kata, ni guru sekumpul dulu suka bawa ni. Qasidah ni guru sekumpul. Guru sekumpul tu Tuan Guru Syekh Zaini bin Abdul Ghani lah. Suka bawa ni. Abah catat daripada situlah, kata beliau. Okeylah, saya pun dengar kan. Dia cakap urut-urut lah. Kaki Abah ni dan Husaini tolong doakan, kata beliau. Tawaduknya beliau. Tolong doakan. Sebab ada orang kata Abah sakit teruk ni sebab ada orang sihir. Dia kata, tolong doakan. Saya pun nak doa apa ni kan, Tuan Guru. Macam tu. Tawaduk. Lama tu puan, urut. Luqman sebelum tu ikut sembang lah dengan Luqman, tanya khabar, suruh salam. Ni salam atuk, beliau kata. Macam tu sampai habis habis urut tu, beliau kata urut Abah nak tidur. Sampai tertidur lah, maksudnya bila Abah tertidur saya ni balik lah. Macam tu tuan-tuan. Sampai tertidur, saya tengok beliau dah ni, tu buka mata. Tak apa, saya ni dah boleh balik dah. Tengok Luqman, saya ingat dah balik rumah. Dia tertidur kat ruang tamu, kat sofa ruang tamu tu, Masya Allah. Lunggu juga Luqman kat situ. Ni kenang-kenangan lah tuan-puan. Sakit. Beliau time sakit tu, ada orang mesej masuk, beliau kata, ni tengok, beliau kata, ada orang nak wakaf tanah, nak bina pondok madrasah dekat Samarinda. Dekat Balikpapan dah ada. Balikpapan tu saya pernah sampailah beberapa kali. Tapi dekat Samarinda ni ada pondok Yasin juga tuan-puan. Tapi tempat masih lagi menumpang dekat satu bangunan ni, bukan tempat sendiri. Orang bagi je untuk guna buat kelas semua tu lah. Tapi tak ada tanah sendiri, tak ada bangunan sendiri. Malam tu ada orang mesej. Beliau kata, ini tengok saya ni, ada orang mesej nak bagi tanah. Seronok muka beliau tuan-puan. Padahal berjalan pun dah tak larat time tu. Tapi masih lagi fikir nak buka cawangan pondok. Semangatnya nak buat madrasah ni. Ini jiwa dia. Memang badan dah tua, tapi semangat tu macam orang muda. Orang muda pun kalah kadang dengan semangat beliau ni. Sakit tu, seronok. Ni ada orang mesej nak bagi tanah, kata beliau. Inilah macam tu. Lepas tu beliau mesej lah kat tempat lain. Beliau call, beliau mesej suara, macam-macam. Subhanallah. Jadi semangat beliau walaupun tengah diuji berat ni tuan-puan, tetapi ujian tadi tak menjadikan beliau patah semangat lah. Baik, jadi beliau beberapa kali diuji dengan sakit. Last tu memang beratlah sakit yang beliau hadapi. Dan ada juga diuji bukan daripada sakit badan, tapi daripada orang-orang yang hasad dengki dengan beliau. Ini pun ada. Kita biasalah tuan-puan, ulama-ulama ni walaupun dia baik, kan, dia tak pernah sakitkan hati orang, tapi ada juga orang yang sakit hati dan dengki dengan dia. Kita pun pelik. Macam itulah manusia, kan. Jadi ada satu kejadian yang sangat menyedihkan lah. Tapi time kejadian ni saya dah tak ada kat Pondok Yasin, sebab saya dah berhijrah ke Malaysia ni. Apa kejadiannya, sama-sama kita dengar. Teruskan lagi. Beliau juga mendapat ujian berupa fitnah berkaitan dengan rambut Rasulullah yang pernah didatangkan ke Pondok Pesantren Yasin Banjarbaru. Ni. Dulu rambut Rasulullah ni beliau pernah bawa lah. Pernah bawa ke Pondok Yasin Banjarbaru. Ada pro dan kontra lah tuan-puan. Ada yang sokong, ada yang dengki. Ada yang sokong, ada yang dengki. Yang dengki ni sampai buat video tu pernah viral. Marahlah dia. Marah tu macam-macam lah alasan tu marah kan. Tak sukalah dengan kejayaan, sebab time tu tuan-puan beribu-ribu orang datang Pondok Yasin. Macam mana tak dengki kan. Beribu-ribu orang datang Pondok Yasin. Sampai penuh, solat tu sampai ke jalan-jalan Pondok Yasin. Sebab apa? Ini aura, orang kata kan, tarikan daripada rambut Rasulullah yang dibawa sampai ke Pondok Yasin ni. Jarang-jarang ada macam tu. Memang penuh tuan-puan. Ada orang yang tak puas hati ni,
Biasalah kita buat benda baik pun ada orang tak suka. Dia buat satu video, dia ugut Syekh Fahmi. Dia ugut Syekh Fahmi, dia letak parang kat depan, dia buka. Ini dia kata, kalau ada orang yang macam-macam lah, dia ugut Syekh Fahmi. Macam tu, tak puas hati dia buat video tu viral. Syekh Fahmi cakap dengan anak-anak murid semua, jangan layan. Orang tu jangan layan. Tak puas hati datang pondok Islam. Tak puas hati dia datang pondok, tapi ustaz tak ada lah time tu. Datang pondok, dia tak puas hati tu, datang ke madrasah. Datang ke madrasah orang, madrasah tu beratus-ratus orang kat situ kan. Nak tangkap dia tu senang aja kan. Dia datang ke pondok. Inilah, jumpalah dengan tuan guru. Itu pun ada rakaman juga, macam mana dia ugut tuan guru, macam mana dia mengata dekat tuan guru. Syekh Fahmi tenang je, relax je kan. Murid-murid ni dah semua dah macam apa orang kata macam geram sangatlah. Kan? Tapi Syekh Fahmi dah pesan dah, apa-apa pun dia cakap dengar je. Dengar je orang macam ni, dengar saja. Jangan layan, jangan lawan. Dengar je. Dia puas hati dia balik dah. Lepas tu jangan ada yang buat video balasan ke nak serang balik ke, jangan. Itu kejadian tu saya rasa sangat-sangat menakutkan lah ketika itu. Memang ngeri lah dekat pun. Tapi saya tak ada time tu tuan. Tapi saya nampak rakaman tu sebab kawan-kawan saya bagi dekat grup alumni, orang-orang yang mengaji dekat Pondok Yasin lah. Pelajar-pelajar yang dah keluar, alumni lah kan. Alumni Pondok Yasin tu ada satu grup. Di situlah dia orang ni memang geram lah tengok, ya Allah, tuan guru kita orang buat macam tu. Tapi tengok apa kata Syekh Fahmi terus. Mungkin kita semua telah mengetahuinya dan sempat viral sebuah video yang menayangkan Abuya sedang diancam. Diancam tu diugut tuan. Terus. Dan ditunjuk-tunjuk dengan tidak sopan. Tunjuk tu. Syekh Fahmi ni orang dah tua, yang mengugut tu muda lagi, tapi video tu tak tahu ada lagi ke tak sekarang. Tunjuk macam tu. Kita cakap dengan orang pun tunjuk macam tu. Tak elok. Tak elok. Tunjuk, main tunjuk tu. Tunjuk muka. Tak elok. Cakap dengan orang, sampai angkat tangan. Tu tak elok benda tu. Dah tahu dah kita. Perangai tu tak ada adab. Dia tunjuk. Dia ugut. Tuan guru besar. Masya Allah. Dan video tu ada rakaman. Bukan tak direkam. Ada rakaman. Sebab viral dulu. Terus. Dan ditunjuk dengan tidak sopan oleh seseorang. Namun Abuya selalu menghadapinya dengan sabar dan tenang. Sabar je. Tenang je. Ada ke nak balas balik ke? Tak ada. Dia macam perempuan. Allahu Akbar. Murid ni lah yang gatal mulut nak balas kan. Tapi beliau dah pesan. Jangan lawan. Jangan lawan. Diamkan je lah. Biar je lah dia nak cakap apa. Macam tu. Terus. Bahkan ketika semua murid-murid dan isteri-isterinya ingin membela dan membalas sikap tidak sopan mereka, Abuya tidak mengizinkan. Beliau hanya mengatakan, cukup doakan Abah semoga segala cubaan ini cepat berlalu. Tak payah layan lah, tak payah balas lah, nak buat video apa orang kata react balik ke apa ke, tak payah. Diam je, doakan Abah kuat dan semoga ujian ni cepat berlalu. Dah, tu je. Ni tak payah. Dan kita pula dalam kehidupan kita bila ada orang macam tu, jangan layan, jangan lawan, jangan layan. Biarkan je lah dia. Selagi dia tak sentuh badan kita, tak apa, biarkan je lah. Macam tu tuan-puan. Biar dia berlalu macam tu je. Kalau kita lawan lagi, habis masa kat situ je. Kita tak fikir dah nak berdakwah ke lagi, nak mengajar ke lagi. Kadang kita mengajar pun fikiran kita dah terganggu, dah tak boleh nak fokus dan mengajar. Baik, tak payah fikir benda tu. Dia bagilah dia buat hati apa yang dia buat tu. Nanti di akhirat menjawablah dia. Kalau apa yang dia sebut tu fitnah, menjawablah di akhirat nanti. Kita tak payah nak soal siasat dia macam-macam. Baik, seterusnya. Adapun berkenaan penyakit-penyakit beliau, saat ditanya tentangnya, Abuya selalu mengatakan, Alhamdulillah, banyak sihat, sedikit sakit. Itu je. Abuya sihat ke? Alhamdulillah. Sihat banyak, sakit sikit. Macam tu. Adalah sakit tu tapi sikit je, tak banyak. Macam itulah selalu jawapannya tuan-puan. Terus. Abuya tidak pernah mengeluh atau mengadukan penyakitnya kepada makhluk. Beliau hanya menjadikan Allah sebagai tempatnya mengadu. Sejauh sakitnya macam mana ni, tak selesa tak pernah macam tu.
Ni kalau doktor tanya sakit apa tu, kita jawab lah tuan-puan, kita faham lah benda tu. Tapi nak mengadu-ngadu saya ni sakit sangat lah, tak boleh lah macam ni, tak ada mengadu macam tu. Dia kan, tapi kita nampak lah daripada muka tu sakit. Kita nampak lah beliau pakai kursi roda tu mesti sakit kan. Tak boleh, tapi mengadu-ngadu tu tak pernah. Sabar, masya-Allah. Itulah di antara keindahan akhlak Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan kita dapat jadikan sebagai teladan dan motivasi kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai situ sajalah tuan-puan, dan habis dah bahasan kita tentang sebahagian daripada akhlak beliau tu. Kita akan masuk tajuk baru lagi nanti insya-Allah tentang karya-karya beliau. Karya-karya Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang insya-Allah nanti kita akan baca lah tuan-puan. Kita akan baca karya-karya beliau ni bila kita dah habis baca manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni, insya-Allah. Sama-sama kita baca doa last tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. الحمد لله رب العالمين.